Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang adat perkahwinan kaum-kaum di Malaysia. Jadi kami akan membincangkan tentang 5 kaum, iaitu kaum Melayu, Cina, India, Kadazan dan juga orang asli. Saya, Sharifah Nurhanani binti Syed Hashim akan memulakan perbincangan hari ini untuk adat perkahwinan kaum Melayu. Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang adat perkahwinan kaum Melayu. Yang pertama, merisik. Merisik ni macam mana? Okey, merisik ni bila keluarga pihak lelaki datang ke rumah keluarga pihak perempuan untuk bertanyakan tentang status wanita tersebut. Sama ada dia dah berpunya ke belum. Jadi bila mereka dah bersetuju, mereka akan terus ke peringkat yang kedua, iaitu bertunang ataupun meminang. Okey, meminang ni bila keluarga pihak lelaki datang ke rumah keluarga pihak perempuan untuk kali kedua dan membawa sedikit hadiah. Selalunya bawa cincin berlarutan untuk menanda perempuan tersebut dan memberi tanda bahawa perempuan tersebut sudah menjadi milik seseorang ataupun milik keluarga tersebut. Bila mereka dah bersetuju, mereka pun sudah berbincang bila nak adakan perkahwinan, berapa hantaran mas kahwin semua. Mereka akan terus ke adat yang seterusnya, iaitu adat berinai. Berinai ni dia ada 3. Berinai kecil, berinai curi dan berinai besar. Berinai curi ni akan diadakan 3 hari sebelum hari perkahwinan. Berinai kecil diadakan 2 hari sebelum hari perkahwinan dan berinai besar diadakan 1 hari sebelum majlis perkahwinan. Biasanya berinai besar ni lah yang paling meriah. Mereka akan jemput semua orang yang mereka nak untuk memeriahkan malam berinai ini. Bila dah siap, bila dah selesai majlis adat malam berinai ini, mereka akan terus ke adat yang seterusnya, iaitu akad nikah. Akad nikah ni sebenarnya dia bukanlah satu adat, cuma dia termasuk sekali dalam adat untuk menyelesaikan dan melengkapkan adat istiadat kaum perkahwinan kaum Melayu ni. Okey, akad ni macam kita tahulah, ada tok kadi, ada imam, ada wali, saksi, pengantin lelaki, pengantin perempuan. Bila dah selesai akad nikah ni, mereka akan terus ke adat yang seterusnya, iaitu bersanding. Bersanding ni yang macam yang kita tahulah, biasanya memang dekat Malaysia ni yang paling meriah sekali. Masa ni lah diorang nak buat kompang, silat. Kadang ada juga yang buat tol. Macam pengantin lelaki nak naik ke pelamin pengantin perempuan, mereka akan tempuh dulu tol. Tak kisahlah keluarga belah perempuan tersebut nak buat macam mana, suruh lelaki balas pantun ke, bagi duit ke, itu terserah kepada keluarga pihak perempuan. Bila dah selesai majlis bersanding ni, maka kita akan terus ke adat yang terakhir, iaitu sambut menantu. Sambut menantu ni dia macam bersanding juga, cuma dia tidaklah semeriah bersanding. Jadi tujuan adat sambut menantu ni ialah untuk menyambut menantu mereka balik ke rumah suami mereka, iaitu ataupun pihak mertua mereka. Jadi bila selesai adat sambut menantu ni, maka selesailah adat perkahwinan kaum Melayu kita. Jadi untuk adat yang seterusnya, iaitu adat kaum Cina, saya akan serahkan kepada Nur Dalila untuk membincangkan tentang adat ini. Terima kasih Sharifah Nurhanani atas perkongsian tentang adat perkahwinan bagi kaum Melayu. Assalamualaikum, ni hao. Nama saya Nur Dalila binti Muhammad Wazir dan saya akan menceritakan kepada anda tentang adat perkahwinan bagi kaum Cina. Sama seperti adat perkahwinan bagi kaum Melayu dan India, masyarakat Cina juga akan melalui 3 proses untuk berkahwin, iaitu yang pertama adalah merisik, bertunang dan juga bersanding atau hari perkahwinan. Tetapi bagi setiap masyarakat, mereka mempunyai keunikan mereka yang tersendiri. Proses yang pertama ialah merisik, di mana kedua-dua belah keluarga akan bertemu dan merisik latar belakang pasangan masing-masing, dan mereka mengambil berat tentang keturunan, umur dan juga tingkah laku pasangan agar mereka akan dapat pasangan yang baik. Proses yang kedua ialah bertunang. Hari pertunangan mereka akan dipilih berdasarkan kalender Cina dan juga bintang kelahiran bagi setiap pasangan. Bakal pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah bakal pengantin perempuan dan upacara bertukar cincin akan dilangsungkan. Dan sebagai tanda penerimaan atau persetujuan,
Pihak pengantin perempuan akan memberikan sekeping kertas berwarna merah yang telah dituliskan nama, umur dan tarikh lahir bagi kedua-dua pasangan yang telah diberikan oleh tukang tilik. Proses yang terakhir dalam adat perkahwinan bagi kaum Cina ialah yang ketiga, bersanding ataupun hari perkahwinan. Hari perkahwinan haruslah dilangsungkan selepas 1 tahun bertunang ataupun pada bila-bila masa yang telah ditetapkan. Namun, jika terdapat kematian, majlis haruslah dilaksanakan pada tahun hadapan ataupun selepas 100 hari kerana ianya tidak manis untuk melangsungkan perkahwinan pada ketika orang lain sedang berkabung kesedihan. Dalam masyarakat Cina, mereka mengamalkan satu tradisi iaitu upacara meminum teh di mana kedua-dua pengantin akan memberikan secawan teh kepada setiap ahli keluarga mereka yang berumur sebagai tanda pengenalan dan penghormatan antara satu sama lain. Ini ialah contoh makanan bagi masyarakat Cina. Jadi, itu saja adat perkahwinan bagi kaum Cina. Adat perkahwinan bagi kaum yang seterusnya akan dikongsikan oleh Muhammad Adham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang adat perkahwinan kaum India, iaitu kaum antara ketiga terbesar di Malaysia, dan adat perkahwinan mereka mirip dengan kaum Melayu seperti merisik. Merisik ni apa tujuan dia? Untuk melihat gadis mengenaan statusnya sama ada dah berpunya ataupun belum. Faktor yang diambil kira untuk pemilihan adalah seperti tahap pendidikan, jenis pekerjaan, rupa paras, umur, dan yang paling penting adalah kasta, iaitu taraf kedudukan. Seterusnya adalah membuat kunjungan ke rumah bakal mengantin untuk melihat gadis berkenaan dan membawa bahan seperti kelapa, sirih, cendana, buah-buahan serta kum-kum sebagai tanda hubungan kekeluargaan dan kedatangan mereka dengan niat yang baik. Seterusnya adalah seperti adat kaum Melayu juga, iaitu bertunang dan dikenali sebagai nikayam, iaitu ikat janji. Bakal pengantin lelaki akan melafazkan tanda persetujuan untuk mengawini bakal isteri tersebut. Ini adalah sebelum upacara perkahwinan. Mereka akan memberi kad jemputan, tapi kad jemputan mereka agak unik kerana dicetak dan disapu dengan serbuk kunyit yang cair sebagai lambang keharmonian, dan mereka juga menyediakan tali sebagai kalung untuk digantung kepada leher bakal pengantin tersebut. Seterusnya adalah mengkutukal. Mengkutukal adalah adat perkahwinan pada hari yang baik. Mereka akan mencari pokok yang lurus dan mudah untuk ditebang sebagai tanda melangsungkan perkahwinan di rumah tersebut. Dan semasa upacara perkahwinan, mereka dikenali sebagai tirumanan, iaitu penyentuhan ikatan suci antara kedua-dua pasangan hingga ke akhir hayat. Dan selepas upacara perkahwinan, pasangan isteri akan ke rumah pasangan suami sebagai tanda hormat setelah mereka disahkan sebagai suami isteri, dan pasangan isteri pula akan ke rumah suami pula dengan mengadakan jamuan selama 3 hari. Sekian saja daripada saya untuk adat perkahwinan kaum India. Untuk maklumat lanjut adat perkahwinan seterusnya, saya serahkan kepada Dari. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ammar akan menerangkan ciri-ciri adat perkahwinan orang asli secara umum. Tiada banyak bezanya di antara majlis perkahwinan orang Melayu kita dengan suku kaum orang asli kerana ia bermula dengan adat merisik, menghantar tanda, bertunang dan berakhir dengan persandingan. Kebanyakan orang asli berkahwin ketika umur mereka masih lagi muda. Usia 18 tahun adalah umur yang paling sesuai untuk orang lelaki mendirikan rumah tangga, manakala bagi orang perempuan ketika mereka berusia 16 tahun, dan hendaklah tidak lebih daripada umur orang lelaki ketika mereka mendirikan rumah tangga. Perkahwinan diuruskan oleh ibu bapa bakal pengantin bermula daripada upacara merisik sehinggalah mereka menjadi pasangan suami isteri yang sah. Jodoh ditentukan oleh ibu bapa mereka atau ditentukan oleh pasangan pengantin itu sendiri.
Ada juga di kalangan orang asli yang telah bertunang sejak mereka dari kecil lagi. Kebiasaannya pengantin lelaki dan perempuan mempunyai hubungan saudara seperti sepupu, dua pupu atau daripada suku kaum yang sama. Tidaklah menjadi satu kesalahan sekiranya pengantin lelaki mengawini perempuan daripada suku kaum yang lain. Adat perkahwinan setiap orang asli adalah berbeza mengikut suku kaum yang ada, seperti Mahmeri, Jakun, Temia dan lain-lain. Kebiasaannya masyarakat orang asli mereka mempunyai dua cara perkahwinan yang dijalankan. Pertama, pernikahan melalui pertunangan. Dalam pernikahan melalui pertunangan ada 5 cara, bermula dengan merisik, bertunang, pernikahan, malam berkhenak iaitu malam berinai dan adat menyalang. Adat menyalang bermakna menyambut menantu. Yang kedua, nikah tangkap basah atau aduk asah. Cara pernikahan tangkap basah yang pada asalnya dikenali sebagai nikah aduk asah. Aduk bermaksud memberi tahu. Itu saja secara ringkas ciri-ciri adat perkahwinan orang asli daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Haina yang akan menerangkan ciri-ciri adat perkahwinan masyarakat Kadazan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Amar di atas perkongsian tentang adat perkahwinan orang asli. Hari ini saya ingin berkongsi tentang adat perkahwinan kaum Kadazan. Terdapat 4 adat dalam perkahwinan kaum Kadazan, iaitu yang pertama ialah merisik. Sebelum suatu upacara perkahwinan dilangsungkan, keluarga dari kedua-dua belah pihak akan mengatur segala persiapan yang diperlukan. Dalam hal ini, perkara yang diutamakan ialah tentang pemberian sebentuk cincin. Cincin ini menjadi tanda pinangan daripada pihak lelaki. Sebelum pinangan dibuat, pihak lelaki akan melantik seorang tua yang bukan daripada keluarga lelaki berkenaan untuk pergi merisik pihak ibu bapa perempuan. Selepas selesai merisik, adat kedua ialah meminang. Apabila ibu bapa perempuan mendapati risikan itu boleh dipertimbangkan, mereka akan menentukan hari bagi lelaki pihak lelaki datang membawa cincin pusaka. Cincin itu digelar cincin menanti mimpi. Pada malam itu, ibu bapa perempuan mesti dalam keadaan yang bersih, iaitu tidak mabuk. Pada malam itu juga, salah seorang daripada suami isteri itu mesti mendapat mimpi. Biasanya, mimpi itu mempunyai 3 keadaan. Yang pertama, mimpi baik. Yang kedua, mimpi buruk tapi boleh diperbaiki. Dan yang ketiga, mimpi buruk. Hari berikutnya, pihak lelaki dan pihak perempuan akan memesyuarat tentang mimpi mereka. Seterusnya, adat yang ketiga ialah bertunang. Setelah selesai mesyuarat keluarga, ibu bapa perempuan akan memanggil pihak lelaki untuk memberitahu tentang keputusan mimpi mereka. Pada waktu itu, wakil lelaki akan diberitahu sama ada boleh bertunang dengan membayar sugih kepanasan mimpi kerana mimpi buruk boleh diperbaiki atau tidak boleh bertunang kerana mimpi buruk. Jika mimpi baik, proses pertunangan akan diteruskan. Adat yang terakhir ialah majlis perkahwinan. Hantaran kahwin biasanya terdiri daripada pelbagai jenis makanan, alat untuk adasi adat dan barang untuk memperteguhkan semangat yang dikenali sebagai tarasor. Alat untuk siadat pula dikenali sebagai tinokol, iaitu terdiri daripada canang, gon dan tajau. Jenis makanan pula ialah babi atau rebab dan jumlahnya bergantung kepada kemampuan keluarga tersebut. Selain itu, sebuah tajau yang berisi tampai beras yang dinamakan lihing mesti dibawa pada hari perkahwinan. Lihing ialah tampai yang sudah menjadi arak. Lihing diminum beramai-ramai dalam pesta kahwin di rumah pengantin perempuan. Perkara yang paling penting dalam upacara perkahwinan ialah Mihun Pinisi, iaitu upacara menukar gumpalan nasi. Upacara Mihun Pinisi ini merupakan nazar perkahwinan menurut cara tradisional. Setelah upacara ini dilakukan, makanan dan minuman pun dihidangkan kepada para tamu yang hadir. Setakat ini sahaja adat perkahwinan kaum Kadazan yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Perkara yang saya dapat simpulkan ialah perkahwinan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat manusia. Keutuhan adat resam perkahwinan merupakan suatu agenda kesinambungan dalam suatu kaum yang akan mencerminkan budaya dan adat resam yang harus dijaga bagi tatapan dan sejarah suatu bangsa. Sampai di sini saja perkongsian kami tentang adat-adat perkahwinan kaum-kaum di Malaysia. Terima kasih.